سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل والتنوين كرجل وبالحديث عنه كتاء ضربت. قال الشارح لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيميه لتتم فائدة ما ذكرته. فذكرت للاسم ثلاث علامات: علامة من أوله وهي الألف واللام كالفرس والغلام، وعلامة من آخره وهي التنوين وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد، نحو زيد ورجل وصح وحينئذ ومسلمات. فهذه وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها، وعلامة معنوية وهي الحديث عنه كقام زيد، فزيد اسم لأنك حدثت عنه بالقيام. وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم، وبها استدل على اسمية التاء في ضربت. ألا ترى أنها لا تقبل ال ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط. Baik. Selepas musannif rahimahullah terangkan apa itu al-kalimah, dia mulakan perbahasannya dengan perbicaraan al-kalimah sebab maudhu' hadzal fan adalah kalimat Arabiah. Jadi dia mulakan dengan takrif apa itu kalimah. Dan kalimah ni kata musannif jins tahtahu anwa'. Jins bawah dia ada naum, ada 3 naum, iaitu isim, fa'il dan juga huruf. Isim, fa'il dan juga huruf. Jadi selepas diterangkan isim, fa'il dan juga huruf, sekarang ni dia nak terangkan pula alamat isim. Dan dia akan ikuti dengan alamat fa'il dan juga huruf. Kemudian kata musannif fa ammal ismu fa yu'rafu bi al. Kata musannif rahimahullah, adapun isim maka dikenal akan ia dengan al. Dengan adanya, dengan masuk alif dan juga lam. Karrajuli, seperti perkataan ar-rajul, ada alif lam. Jadi kita kenal kalimat ini adalah isim. Wabit tanwin, dan kita kenal juga dengan adanya tanwin, seperti karajulin, seperti kalimah rajulin di belakang dia ada tanwin. Dan wabil hadithi anhu kata idarabtu. Yang ni barulah kalau nisbah dengan matan ajrumiyah. Matan ajrumiyah sebut falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi tu wa hayamin wa ila akhirih. Jadi dia sebut 4 alamat dalam matan ajrumiyah. Dia kata falismu yu'rafu bil khafdi, dengan baris bawah. Kita kenal baris bawah, kita tahu itu isim. Kemudian bil khafdi wat tanwin, juga dikenali isim tu dengan tanwin. Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini, lepas tu kemudian wa dukhulil alif wal lam, dan masuk alif lam. Ada alif lam, kita kenailah alif kalimat itu adalah isim. Lepas tu masuk huruf khafat.
Dan kita tambah itu pun dalam pengajian ajrumiyah, kita tambahkan satu lagi, kita sebut al-isnad ataupun al-musnad ilaih. Jadi ada 5. Jadi dalam tu tak ada, tapi kita tambah. Jadi ini sebagai pengulangan lah. Dan ni kalau dalam kitab ni sebagai satu tanda alamat yang baru yang tidak disebut di dalam matan ajrumiyah. Jadi alamat isim kita bahagikan itu kepada 5. Yang pertama tanwin. Masuk alif lam. Yang kedua, yang ketiga al-khat. Yang keempat masuk huruf khafa. Dan yang kelima isnad. Jadi yang pertama tanwin. Yang pertama dalam bentuk khafa kan. Apalah. Sebut tanwin ni yang nota yang kita bagi ni tu macam nilah. Yang pertama kita sebut tanwin. Apa maksud tanwin? Boleh mai maksud tanwin. Lughatan maksud dia? At-taswid. At-taswid. Maksud dia tu kena rujuk balik dalam matan ajrumiyah. Kita sebut lughatan dengan mana at-taswid. Lepas tu dia bagi contoh nawwana at-ta'ir. Maknanya maksud dia sawwata. Dia mengeluarkan suara berkicau. Adapun pada pada istilah iaitu nunun sakinatun, tapi dalam tak ada zaidatun, dalam ni sebut zaidah. Dalam ni sebut nunun zaidatun sakinatun, sebab nun ni zaidah daripada kalimah. Jadi nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafzan la khattan. Isim nun sakinah yang talhaq, yang kita kata mengiringi akhir kalimah pada khattan, pada lafzan la khattan. Pada lafaz kita sebut, pada lafaz kita sebut tanwin, kita sebut zaidun. Zaidun. Tapi bila kita tulis, kita tak tulis macam ni. Kita akan tulis zaidun. Baik, ni tanwin. Nunun sakinatun yang talhaqu mengiringi akhir isim. Ni isim dan ni dia duduk di akhir isim. Nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi. Lafzan, pada lafaz kita sebut ada nun tu. Zaidun, nun mati. Tapi bila tulis, kita tak tulis nun. Kita memada dengan pengulangan syaklah. Ini yang asal kalimat punya. Yang ini tanwin. Ada 2. Satu yang kalimat punya, satu yang tanwin punya. Zaidun. Jadi nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafzan wa tufariquhu khattan. Listighna'i anhu bitakrari syaklah. Kerana tak perlu dah dengan sebab pengulangan, dan kita ulangkan syaklah. Kita ulangkan, kalau dhammah lah syaklah dia punya baris ni. Baik, itu takrif tanwin. Dan tanwin terbahagi kepada, itu kita sebut terbahagi kepada 4. Siapa ingat lagi? Meh? Ada tanwin apa meh? Ada tanwin iwad, lepas tu ada tanwin Kemudian ada tanwin tamkin, ada tanwin tankir, ada tanwin muqabalah, dan ada tanwin iwad. Itu jenis-jenis tanwin. Iaitu tanwin yang khusus untuk isim ada 4.
Itu tanwin tankir, tanwin tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin muqabalah dan juga tanwin iwad. Baik. Itu berkenaan dengan tanwin. Kemudian yang kedua, ini Zaidun. Zaidun anda tak tulis dah dia punya takrif dia. Nak mudah kembali sebalik kepada matan Najrumiyah, tengok syarat berpatusan yang itu. Zaidun. Lepas ni syarat yang kedua ar-rajulu. Ada alif lam, masuk alif lam. Jadi dengan masuk alif lam kita kenal kalimat itu adalah isim. Dan yang kedua khafat fil masjidi. Apa maksud khafat? At-tasafful. Dan lughatan at-tasafful ataupun didul irtifa. Adapun pada istilah adalah al-kasrah allati yuhdisuhal amil. Itu kasrah yang sebab menyebabkan kasrah ni adalah amil. Siapa amil di sini? Amil adalah satu benda yang menyebabkan satu perubahan. Secara mudahlah, ma yu'assiru fil kalimah. Apa yang memberi kesan pada kalimah dinamakan amil. Jadi di sini amil yang mengkasrahkan masjid ni fi. Jadi ni orang panggil khafat. Khafat dan khafat ni pula disebabkan oleh amil. Al-kasratul lati yuhdisuhal amilu wa manaba anha. Itu takrif dia. Takrif khafat. Itu kasrah yang menyebabkan akalnya oleh amil dan apa sama ada kasrah dan juga ganti kasrah. Wa manaba anha wa manaba an kasrah. Itu khafat. Jadi bila kita jumpa satu kalimat tu baris bawah, kita kenal kalimat itu adalah isim. Alamat yang keempat, masuk huruf khafat. Wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala, dalam matan Najrumiyah disebut apa? Falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasami. Ada 3. Jadi dalam tu disebut 11 huruf khafat. Dalam tu disebut 11 huruf khafat. Tapi ada lagi bukan itu sahaja. Itu dalam Alfiyah disebut 20. 20 huruf khafat. Baik. Jadi dalam matan Najrumiyah disebut 11 huruf khafat. Sebab apa ni, huruf qasam tu pun daripada huruf-huruf khafat juga. Baik. Jadi bila masuk huruf khafat, kita tahu selepas dia tu adalah isim. Selepas dia adalah isim. Contoh yang sama kalau kita bagi fil masjidi. Huruf khafat ni fi. Jadi selepas dia kita kenal yang ni adalah isim. Lepas tu apa beza antara khafat dengan huruf khafat? Apa ingat? Apa beza huruf khafat dengan huruf khafat? Dengan masuk huruf khafat ni kita dapat mengenali dhamir adalah isim. Ilaika. Jadi kita kenal yang ni adalah, kita dapat beristidlal bahawasanya dhamir ini adalah isim dengan sebab sebelum dia masuk huruf khafat. Ilaika. Jadi ada beza. Ni bukan ada guna, ada guna. Buat ada cukup dah satu ya. Tak payah dah yang ni. Tak. Yang ni pun perlu. Wa dukhul hurufil khafdi. Kemudian al-isnad. Yang kelima adalah isnad. Isnad ni sandar lah. Kalau ikut al-isnad dengan mana kita sandarkan suatu hukum ataupun suatu makna pada sesuatu. Contoh bila ana sebut qama Zaidun. Qama Zaidun. Dalam bahasa Arab jumlah ada 2. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Tidak ada jumlah harfiah. Jumlah harfiah tak ada. Baik. Jadi dalam bahasa Arab jumlah ada 2, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jadi pada jumlah ni jumlah apa panggil ni? Jumlah
fi'liyah. Kita sekarang ni kita sandarkan dekat je nak. Qama Zaidun. Dia ada, dalam ni ada musnad dengan musnad ilaih. Tak bisa dengar perkataan. Bisa dengar kan? Musnad dengan musnad ilaih. Dalam balaghah itu pun ada mengaji kan? Musnad dengan musnad ilaih. Okey. Dalam jumlah fi'liyah, mana musnad, mana musnad ilaih? Ha? Syekh. Mana ada Syekh? Ya. Tinggal kat sini. Ha? Mai. Mai saya ni. Ana musnad ilaih. Zaidun musnad ilaih. Saya jawab. Tinggal juga. Men? Zaidun musnad. Lepas tu qama musnad ilaih. Betul? Said. Umay kata lain. Amai ada lain. Rani. Ha? Tak ingat ah? Al-isnad ataupun kita kata musnad ilaih. Jadi isim. Tahu kan mana satu orang ni kan? Sini tahulah sebab ni jumlah fi'liyah, sebab satu fi'il satu isim. Jadi sekarang ni kita nak cerita tentang alamat-alamat isim. Jadi musnad ilaih ataupun kita sebut al-isnad di sini ni, ini istilah isim. Contoh qama Zaidun. Sekarang dalam qama ada makna apa? Ha? Ada makna qiyam. Dalam qama ada makna qiyam. Qiyam ni kita sandarkan kepada Zaid. Qama Zaidun, telah berdiri Zaid. Jadi kita sandarkan berdiri kepada Zaid. Zaid yang musnad ilaih, yang disandarkan kepadanya. Qama ada qiyam tu kita sandarkan kepada Zaid. Jadi Zaid tu musnad ilaih. Zaidun qaimun. Mana musnad, mana musnad ilaih? Anda bagi contoh yang sama kan? Mudah. Siyuti, mana musnad, mana musnad ilaih? Zaidun musnad ilaih. Sebab dalam ni ada makna qiyam. Kita sandarkan qiyam ni kepada Zaid. Zaidun qaimun. Zaid adalah seorang yang berdiri. Kita sandarkan qiyam kepada Zaid. Kita sandarkan hukum qiyam kepada Zaid. Maksudnya kita hukumkan Zaid sebagai qiyam. Kalau dalam nahwu kita panggil ni mubtada, kita panggil ni khabar. Dalam balaghah kita panggil musnad ilaih musnad. Jadi terbalik. Musnad ilaih. Kalau dalam mantik kita panggil maudhu' mahmud. Itu apa ni, istilah. Benda yang sama tapi istilah berbeza. Bagi setiap ilmu tu ada istilah-istilah dia. Duriba Zaidun. Mana musnad, mana musnad ilaih? Zaid. Mana musnad ilaih mana? Zaidun musnad ilaih. Sebab apa kita sandarkan makna darbun. Dalam ada makna darb. Pukul kepada Zaid. Kita hukumkan Zaid dengan dipukul. Dia madrub. Duriba Zaidun. Duriba Zaidun. Itu isnad. Ataupun dengan kata lain, dengan mudah kata isnad ni adalah satu benda yang kita boleh cakap dengan dia.
Sebab kalau kita tak sandarkan sesuatu kepada suatu makna kepada satu benda, boleh tak kita bercakap? Anda bagi perkataan Zaid, cakap dengan perkataan Zaid, boleh tak cakap? Zaid faham tak? Tak faham kan? Jadi kalau anda cakap Zaidun qa'imun, boleh tak kita cakap dengan perkataan Zaidun qa'imun? Orang faham tak? Orang faham. Tapi kalau cakap Zaidun saja, orang tak faham. Qa'imun saja, orang tak faham. Kecuali bila nak kampuhkan dua tu dan nak sandarkan satu kepada salah satu. Itu maksud yang belakang sekali itu wabil hadisi anhu. Maksud dia apa ni? Musnad ilaih. Jadi ni 5 yang kita sebut dari itu, alamat-alamat isim. Alamat-alamat isim. Dan ini kata apa ni, Syekh Ibn Hisham, dia kata anfa'ul alamat. Ni merupakan alamat yang paling bermanfaat lagi bagi isim. Sebab apa dia kata paling apa ni, alamat yang paling bermanfaat sekali? Sebab dengan alamat inilah kita dapat berdalilkan bahawasanya dhamir pada perkataan darabtu misalnya, kita dapat berdalilkan kata ini adalah isim. Yang mana dia tak terima alamat-alamat yang sebelum. Dia terima tak masuk huruf khafat, dia terima tak khafat, dia terima tak alif lam, terima tak tanwin, tak. Jadi nak mana dalil dia? Mana kita nak berdalil dengan apa? Dengan isnad. Sebab tu dia kata ini adalah anfa'ul alamat. Alamat yang paling bermanfaat sekali. Dan dengannya lah dibuat dalil dengan dhamir. Keadaan isim, dhamir tu adalah isim. Baik, kita baca syarah, iaitu Syekh Ibn Hisham juga. Dia kata lamma bayantu man hasarat fihi anwa'ul kalimati thalasah. Dia kata tak kala aku terangkan, aku nyatakan apa yang tersakat, apapun tersakat padanya nau' jenis-jenis kalimat yang 3. Jadi kalimat bawahnya ada 3. Kalimat bawahnya ada 3. Isim, fi'il dan juga huruf, tidak ada lebih. Takat tu je, tak ada lebih dah, tak ada yang keempat. Jadi dia kata tersakat pada ketiga-tiga nau' itu sahaja. Jadi bila orang tanya kita kalimat ni apa, maka jawapan dia antara 3 ni lah. Sama ada kalimat ni isim, fi'il ataupun huruf. Contohnya kalimat Zaidun. Lepas tu anda tanya Zaid ni kalimat apa? Jadi jawapan dia salah satu daripada 3. Sama ada jawapan dia isim ataupun fi'il ataupun huruf. Kalimah fa'ala. Fa'ala ni kalimat apa anda tanya? Jadi jawapan dia pun salah satu daripada 3. Sama ada isim, fi'il ataupun huruf. Tidak ada yang keempat. Macam mudah-mudah kalau mengaji fiqh, darah perempuan ada berapa? Ada 3. Haid, nifas, istihadah. Jadi bila keluar darah pada perempuan, 3 ni je. Sama ada darah tu haid ataupun istihadah ataupun darah nifas. Cuma nak tahu darah tu darah apa tu, hak tu yang kena mengaji. Hak keluar darah semua. Kadang-kadang warna sama je, merah. Tapi nak tahu ini darah haid ke, ini darah nifas ke, ini darah istihadah ke. Hak tu berhajat kepada mengaji dan kita tahu alamat-alamat dia. Jadi dia kata aku dah terangkan dah. Ada 3 je. Kalimat ni bawah dia ada 3 anwa'. Syara'tu fi bayani ma yatamayyazu bihi kullu wahidin minha an qasimaihi. Maka mulalah aku pada menerangkan apa yang yatamayyaz ni apa? Berbeza. Yang jadi berbeza dengannya tiap-tiap satu daripada anwa' tersebut. Maknanya dengan terangkan apa yang dia nak terang ni, kita dapat bezalah antara isim dengan fa'il dan juga huruf. An qasimaihi itu maksudnya fa'il dan juga huruf. Lidatimma faidatu ma dzakartuhu, supaya jadi sempurna faedah apa yang telah aku sebutkannya. Fadzakartu lilismi thalatha alamatin, maka aku sebut pada bagi isim ni 3 alamat. Yang pertama alamatan
salasa alamatin alamatan min awwalihi. Yang pertama ni alamat pada awalnya, pada awal isim. Wa huwal alif wal lam. Kal farasi wal ghulam. Seperti kata faras dan juga ghulam. Ini alamat dia ada di awal kalimah. Wa alamatan min akhirih, dan alamat daripada akhir kalimah, daripada akhir isim. Wa hiya tanwin. Apa dia tanwin? Wa huwa nunun zaidatun sakinatun. Iaitu nun yang zaidah, yang sakinah, yang apa ni? Kata apa? Tidak berbaris. Talhaqul akhira lafzan, yang talhaqu, mengiringi akhir. Mengiringi akhir isim pada lafaz, la khattan, tidak pada tulis. Pada lafaz ada kita sebut zaidun, ada nun. Tapi pada tulis cukup dengan kita ulangkan baris. Li ghairi taukidin. Li ghairi taukid. Bukan kerana apa ni? Li ghairi taukid ni apa siapa dia sebut? Li ghairi taukid, dia nak keluarkan nak beritahu nun sakinah ni. Nun sakinah bukan untuk tujuan takkid ataupun bukan untuk tujuan taukid. Nun taukid nama apa? Nun taukid as-saqilah dengan nun taukid al-khafifah. Nun taukid as-saqilah nun taukid al-khafifah mati. Baik, ini nun taukid. Jadi sekarang ni mana yang sama dengan tanwin? Ni sama dengan tanwin. Yang ni tak ada masalah, sebab dia berbaris. Jadi dia sama dengan tanwin. Dia sama dengan tanwin. Dia zaidah juga, dan dia juga untuk apa ni? Dia juga sakinah. Jadi untuk dia kata keluarkan nun taukid ni, tak nun taukid khafifah, sebab terkadang ditulis dengan ditukarkan jadi alif. Ahyanan tuqlabu alifan, dia ditukarkan jadi alif. Dalam Al-Quran ada dua tempat. Satu pada surah Al-Alaq, satu pada surah Yusuf, kalau tak silap. Lanasfa'an. Lanasfa'an. Surah Yusuf tu. Tengok Ustaz. La yusjananna. La yusjananna. La yusjananna. Lepas tu wala yakunan. Wala yakunan minas saghiri. Satu pada surah Yusuf, satu pada surah Al-Alaq. Yang mana pada surah Al-Alaq ni dia ada ada kesamaran. Kata ni tanwin. Kalau kita cakap tanwin hanya khusus pada isim. Tapi orang cakap ini ada tanwin pada fi'il. Ni pun tanwin pada fi'il. Jadi dia nak keluarkan yang ni ya. Sebab tu dia datangkan li ghairi taukid. Bukan untuk tujuan taukid. Bukan nun taukid, tak, yang tu bukan. Dia nak keluarkan nun taukid al-khafifah ni, yang mana terkadang ditukar jadi alif. Yang mana dia ada pada nun taukid pada fi'il ke pada isim? Pada fi'il. Tanwin pada isim ke pada fi'il? Pada isim.
Jadi takut orang sangka yang ni pun orang kata ni ada juga tanwin pada fa'il. Yang ni bukan tanwin, yang ni nun taukid. Nun taukid dan dia ada hukum dia, dia terkadang ditukar jadi tanwin. Lanas fa'an. Yang ni asal dia walayakunan. Tapi tukar jadi alif. Tukar jadi alif. Dia bukan nun, bukan tanwin. Sebab tu dia sebut li ghairi taukid. Dia nak keluarkan nun taukid al-khafifah tu. Contoh dia apa? Nahwu Zaidin wa rajulin. Seperti Zaid, seperti kalimah Zaid dan kalimah rajul. Zaid dia nak buat misal bagi tanwin. Kita ambil apa? Zaid. Tanwin tamkin. Begitu juga kalimah rajul. Rajulin itu misal bagi tanwin tamkin. Wasahin. Sahin merujuk pada tanwin apa? Tankir. Wasahin iaitu tanwin tankir. Tanwin itu tanwin tankir nama dia. Wahina idin tanwin iwad. Wahina idin tanwin iwad. Wa muslimatin tu tanwin al-muqabalah. Cuma di sini anda tak mau nak teranglah apa tu tanwin tamkin, apa tu tanwin tankir, apa tanwin muqabalah dan apa tu tanwin al-iwad. Mau nak bagi tahu tanwin terbagi kepada 4. Itulah 4 yang disebut tadi. Fahadhihi wa ma ashbahaha asma bidalili wujudi tanwin fi akhiriha. Baik. Yang ketiga, wa alamatan ma'nawiyatan. Yang ketiga, alamah ma'nawiyah. Tadi alamah lafziyah, alamat lafaz. Alif lam kan ada, kita sebut. Lepas tu tanwin pun ada, kita sebut. Adapun yang ni dia tak ada. Tapi perbuatan kita mengisnadkan makna kepada sesuatu tu, itulah jadi alamat dia. Alamat ni alamat maknawiyah. Ini tidak dilihat dengan mata. Wahiyal hadisu anhu. Nama tu nak terjemah macam mana? Al-hadisu anhu. Maknanya kita boleh berbicara tentangnya. Bila kita kata qama Zaidun, yang al-hadisu anhu siapa dia? Zaid tu lah. Zaidun qaimun, kita duk berbicara tentang siapa ni? Zaid juga. Zaidun qaimun, sebab kita sandarkan qiyam kepada Zaid. Seperti qama Zaidun, fa Zaidun ismun. Zaid itu isim. Sebab apa? Li'annaka haddathta anhu, kerana kamu berbicara tentangnya, tentang Zaid. Bila kita kata qama Zaidun, kita sandarkan makna qiyam yang ada pada qama kepada Zaid. Jadi kita hukumkan Zaid ni dengan qiyam, dengan berdiri. Dan kita hukum berdiri Zaid tu pada zaman al-madhi. Li'annaka haddathta anhu bil qiyam. Wa hadhihi al-alamatu anfa'ul alamatil madhkurati lil ismi. Dan alamat ini merupakan alamat yang paling bermanfaat sekali daripada alamat-alamat yang disebutkan bagi isim. Wa biha, dan dengan alamat inilah ustudilla ala ismiyatit ta'i fi darabtu. Dengan alamat ini dah dibuat berdalil atas keadaan tak pada darab itu. Darabtu itu adalah isim. Wa biha ustudilla ala ismiyatit ta' fi darabtu. Ala tara, tidakkah kamu lihat annaha la takbalu al wala yalhaquha tanwin. Tidakkah kamu lihat bahawasanya darabtu tu dia tak terima al dan tidak mengiringi akannya tanwin. Wala ghairuha, dan tidak juga selain daripada alamat-alamat tu. Minal alamatil lati tuzkaru lil ismi siwal hadisi anha faqat. Baik, habis. Qala al-musannif rahimahullah, wa huwa darban. Wa huwa tu kembali kepada siapa meh? Wa huwa darban. Isim. Wa huwa yani al-ismu tu darban. Dan bermula isim itu darban. Ada dua.
Ada dua lah, dua jenis. Yang pertama mu'rab dan yang kedua mabni. Isim satu mu'rab, satu mabni. Wa huwa darban mu'rabun wa mabniyun. Mu'rabun dia punya maktuf dia wa mabniyun. Tapi datang dulu jumlah tengah-tengah tu nak terangkan apa makna mu'rab. Wa huwa darban mu'rabun wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi ka Zaidin. Apa dia mu'rab? Wa huwa al-mu'rab itu adalah apa ma ni kena pada isim lah. Sebab kita perbahasan kita sekarang ni isim. Ya, ma tu kena pada isim. Isim yang yataghayyaru akhiruhu, isim yang berubah akhirnya. Isim yang berubah akhirnya. Sebab apa dia berubah? Bisababil awamilid dakhilati alaih, dengan sebab amil-amil yang masuk ke atasnya. Seperti kalimah Zaidun. Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Jadi dun dan din semua ni isim. Dan dia berubah tak? Berubah. Satu dun, satu dan, satu din. Dan sebab apa dia berubah? Sebab awamil. Ini amil yang merofakkan Zaid. Jadi nasab. Ini amil yang menasabkan Zaid. Ini majrur. Ini amil yang menjarkan Zaid. Jadi dia berubah tu disebabkan amil. Amil yang masuk. Sebab apa dia berubah? Sebab amil. Ada amil rafak, ada amil nasab, ada amil khafat. Kalau yang masuk tu amil rafak, maka dia menuntut ma'mul dia tu jadi rafak. Kalau amil nasab, dia menuntut ma'mul dia jadi nasab. Itulah seterusnya. Dan perubahan tersebut sama ada perubahan secara lafzi ataupun secara takdir. Ja'a Zaidun wal fata. Ra'aitu Zaidan wal fata. Marartu bi Zaidin wal fata. Aw bil fata. Jadi berubah tak? Berubah tak pada zahirnya? Pada zahirnya tak berubah, tapi pada takdirnya berubah. Pada takdirnya berubah. Jadi kita dalam majrumiyah itu kita sebut i'rab takdiri. I'rab ada dua, satu i'rab lafzi, satu i'rab takdiri. Kita bahagikan kepada dua itu. I'rab lafzi, i'rab takdiri. Nabil apa dah i'rab lafzi? Apa ingat? Apa ada i'rab lafzi, apa ada i'rab takdiri? Tidak. Dah itu maknawi. Itu amil maknawi, amil lafzi. Yang ni i'rab. Apa takrif dia? Saya tak ingat lah. Main depan atau belakang? Ma yamna'u. Apa dia? Kalau lafzi ma la yamna'u. Ma la yamna'u min an-nutqi bihi mani'un. Ma la yamna'u min an-nutqi bihi mani'un. Ini i'rab lafzi ni. Sebab kita dapat bertutur dengan perubahan tersebut. Dun dan din, semua kita dapat sebut. Jadi i'rab ni i'rab lafzi. Adapun fata, semua sama ketika rafa', ketika nasab, ketika khafat. Sebab apa? Ada ma,
Ada manik. Ada manik. Dan manik itu pula ada 3. Apa dia? Ta'adzur. Apa itu? Sifal. Apa itu? Harakat. Munasabah. Ma yamna'u minan nutqi bihi mani'un min ta'adzurin aw siqalin aw harakatu. Aw harakati munasabah. 3. Ada itu kita bagi satu lagi harakah hikayah. Hikayah itu masuk dalam harakah munasabah. Jadi ini contoh dia. Jadi yang ini ada mana? Ja'a fata, ja'a Zaidun wal fata. Ra'aitu Zaidan wal fata. Maratu bi Zaidin wal fata. Ini apa manik dia? Ini apa manik dia? Al-fata. Ta'adzur. Ja'a Zaidun wal fata wal qadi. Apa manik dia? Siqal. Manik dia siqal. Ini tak tahu al-qadiyah. Ini sebab ringan. Ini wal qadi. Pun manik dia siqal. Wa gulami. Wa gulami. Wa gulami. Ini semua manik dia apa? Harakatul munasabah. Jadi wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamil dakhilati alaih. Ka Zaidin. Dia bagi contoh satu seperti Zaid. Kemudian wa mabniyun, dan isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Wa huwa bi khilafihi. Mabni itu bi khilafi al-mu'rab. Jadi kalau al-mu'rab tu ma yataghayyaru akhiruhu, jadi mabni apa dia? Ma la yataghayyaru akhiruhu. Mabni itu ma la yataghayyaru akhiruhu, ataupun kita kata ma yalzamu halatan wahidatan. Ma yalzamu halatan wahidatan li ghairi amilin wa la i'tilal. Kita dah bagi dah itu. Pada al-bina apa dah? Luzum akhiril kalimah halatan wahidatan bi ghairi amilin wala tilalin. Ni kita bagi itu. Luzum akhiril kalimah halatan wahidah bi ghairi amilin wala tilal. Dia punya lughah dia wad'u syai' ala syai' bi qasdi thabat wal luzum. Itu pada lughah. Apa pada lughah? Kita orang bincang. Nak sebut pada istilah. Ni al-bina lazim akhir kalimat di atas hal yang satu. Jaa haula'i. Ra'aitu haula'i. Marartu biha ulai. Kalimah haulai mabni. Sebab apa? Belakang dia tak berubah. Dia di atas satu keadaan. Dan dia tidak berubah ni. Luzum akhir kalimah halatan wahidah ni bukan disebabkan amil. Bukan disebabkan amil. Lima yang diambil jadi bukan disebabkan amil. Dia jadi baris bawah ni bukan disebabkan ja'a. Di sini jadi baris bawah bukan disebabkan ra'aitu, dan di sini jadi baris bawah bukan juga disebabkan marartu. Tidak ada kaitan langsung dengan amil. Boleh faham itu? Dan juga wala' tilal, dan bukan disebabkan huruf illah.
Sebab ada yang lazim satu hal tapi disebabkan huruf illah. Contohnya ja'al fata. Muzakkar apa ni, makrifah ke ataupun bukan makrifah ke, sama je. Ja'al fata, ja'a fata. Ra'aitu al fata, marartu bil fata. Al fata, kalimah al fata talzamu halatan wahidah. Tapi sebab apa dia melazimi satu hal yang satu? Sebab ada huruf illah. Sebab ada huruf illah. Ini tak dinamakan mabni. Dia mu'rab ni. Dia mu'rab. Yang kata bina itu lazim akhir kalimah di atas hal yang satu, bukan disebabkan amil dan juga bukan disebabkan ada huruf illah. Jadi bina itu adalah luzum akhir kalimah. Kalimat yang terima hukum bina disebut sebagai ma yalzamu halatan wahidah, di ghairi amilin wala tilal, ataupun ma la yataghayyar akhiruhu. Ya, faham situ? Baik, contoh dia, wa huwa bi khilafi ka haula'i, seperti kalimah haula'i fi luzumil kasri. Seperti kalimah haula'i pada lazimkan kasrah. Dia memang semua keadaan baris bawah, semua kasrah. Haula'i, ja'a haula'i, ra'aitu haula'i, maratu bi haula'i. Wa kadzalika hazami wa amsi. Begitu juga kalimah hazami dan kalimah amsi, baris bawah. Dia ada perbahasannya, kita masuk nanti. Wa fi lughatil hijaziyyin wa kadza hazami wa amsi fi lughatil hijaziyyin. Begitu juga perkataan hazami dan kalimah amsi pada lughah Hijaz. Sebab tu ada khilaf. Pada kalimah hazami dan amsi ada khilaf antara Hijaz dan juga Banu Tamim. Sebab tu dia sebut sini pada lughah Hijaz. Pada lughah Hijaz mabni. Wa ka ahada asyara wa akhwatihi, dan seperti kalimat ahada asyara dan saudara-saudaranya lah. Ahada asyara, lepas tu salasata asyar, arba'ata asyar. Kalimat-kalimat itu mabni alal fathi, fi luzumil fathi. Kalimat-kalimat ni lazim fathah, lazim dia bagi atas. Wa ka qablu wa ba'du wa akhawatihima, dan seperti kalimah qablu wa ba'du dan akhawat-akhawat dia yang seumpama dia, nanti kita akan tengok pada lazimkan dom. Fauqu, tahtu, semua tu masuk sekali dalam qablu dengan ba'du ni. Jadi dia lazimkan dom, akhir dia tu untuk dom, mabni ala dom. Tapi dengan syaratlah idza hudhifal mudhafu ilaih wa nuwiya ma'nahu, apabila dihazafkan mudhaf ilaih dan diniatkan maknanya. Tak payah sebut sini lagi lah, kita pergi ke perbahasan ni nanti dalam syarah. Ini matan dia. Dan juga wakaman, wakam fi luzumis sukun. Dan seperti kalimah man dan kalimah kam, yang mana kedua-dua kalimah ni mabni ala sukun, dia melazimi sukun. Wa huwa aslul bina, dan sukun ni merupakan asal bina. Jadi kita faham daripada nas ataupun matan ni bahwasanya bina tu ada 4 keadaan lah. Mabni tu ada 4 keadaan. Ada mabni ala dhamm, ada mabni ala fathi, ada mabni ala kasri, dan ada mabni ala sukun. Ada 4 keadaan. Kata syarah, lamma faragtu min ta'rifil ismi bi zikri syai'in min alamatihi aqabtu dzalika bi bayanin qisamihi ila mu'rabin wa mabniyin. Dia kata tak kala aku selesai daripada mentakrifkan isim dengan menyebutkan sesuatu daripada alamat-alamat dia, maka aku iringi pula akan yang demikian aqabtu dzalika bi bayanin qisami. Aku iringi akan yang demikian itu dengan menerangkan pembahagian isim kepada mu'rab dan juga kepada mabni. Wa qaddamtul mu'raba li annahu al-aslu, dan aku dahulukan mu'rab
daripada mabni. Sebab apa? Sebab mu'rab itu asal bagi isim. Asal isim adalah mu'rab. Asal isim adalah mu'rab. Kalau mabni kena tanya pasal apa mabni. Sebab asal dia mu'rab. Wa akhartul mabni li'annahu al-far'. Dan aku akhirkan mabni kerana mabni itu huruf. Yang ni kalau orang tahu berkenaan dengan isim fa'il huruf, dia faham. Tapi kalau yang tak tahu lagi, dia kena tahu. Okey, kita ada isim fa'il huruf. Baik. Asal isim, asal dia mu'rab. Asal isim adalah mu'rab. Dia berubah. Lepas tu maknanya kebanyakan isim adalah mu'rab, sedikit daripada isim mabni. Sebab asal isim adalah mu'rab. Adapun kalau mabni dia tak jadi asal, dia jadi huruf. Adapun fa'il, asal dia mabni. Sebahagian dia pada maknanya kebanyakan fa'il ni adalah mabni. Sedikit daripada fa'il adalah mu'rab. Sedikit daripada fa'il adalah mu'rab. Yang mu'rab fa'il mudhari' aja. Itu pun kalau tak berhubung dengan nun niswah dengan nun taukid. Kalau berhubung jadi mabni pula. Adapun huruf mabni. Jadi kenapa dia sebut mu'rab dulu baru dia sebut mabni? Sebab mu'rab asal. Asal bagi isim. Dan mabni itu adalah furu' dia. Jadi ana dengan ayah ana siapa asal? Ayah ana asal. Ayah ana ada dulu, lepas tu ana ada. Ana furu'. Tapi ayah ana dengan atuk ana, nisbah dengan atuk ana asal. Ayah ana furu'. Sebab tu benda yang asal tidak ditanya. Al aslu la yus'al. Ma yukhaliful asla yus'al. Apa yang menyalahi asal itu ditanya. Itu baru ditanya. Sebab tu kalau kita kata asal bina sukun, tiba-tiba asal bina sukun, tiba-tiba ada kalimat mabni bukan ala sukun, mabni ala fathi, mabni ala dhamm, mabni ala kasr. Waktu tu boleh ditanya, kenapa mabni ala dhamm sedangkan asal mabni ala sukun? Kenapa mabni ala kasr sedangkan asal mabni ala sukun? Itu kita boleh tanya. Sebab dia menyalahi asal. Contohnya orang main Sudan, main nak mengaji tapi tak mengaji. Itu boleh tanya. Kalau dia main memang orang kata dia main mengaji, orang tanya pasal apa mengaji. Itu pelik tu. Orang tak tanya dah. Sebab memang dia main asal nak mengaji. Kalau orang main asal nak bekerja, lepas tu dia mengaji, itu kita boleh tanya kenapa mengaji. Sebab dia memang nak bekerja. Main Sudan nak mengaji, tiba-tiba dia bekerja pula. Itu kita boleh tanya. Duit tak ada ke? Asal seronok ke? Itu kita boleh tanya dia. Baik. Wa huwa aslul bina. Lepas tu baik masuk syarah. Lamma faragtu fi ta'rifil ismi, bila tu. Wa zakartu anna al-mu'raba wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababi ma yadkhulu alaihi minal awamil. Dan aku sebutkan bahawasanya mu'rab itu adalah apa yang berubah akhirnya dengan sebab apa yang masuk. Ma yadkhulu alaihi, ma apa dia? Minal awamil. Ma lil bayan. Bayankan ma tu. Apa yang masuk ke atas isim tu daripada amil-amil. Seperti ka Zaidin taqulu ja'ani Zaidun wa ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaidin. Ala tara anna akhir Zaid taghayyara bid dhammah. Akhir Zaid itu berubah dengan dhammah dan juga fathah dan juga kasrah. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Sebab apa dia berubah? Bisa babi ma dakhala alaihi. Dengan sebab apa yang masuk atas kalimah Zaid tu. Min ja'ani, ma dakhala tu adalah min ja'ani wa ra'aitu wal ba. Itu amil dia. Ja'ani amil amil rafa'.
Ra'aitu amil nasab, ba tu amil jar. Jadi berubah perkataan Zaid itu disebabkan amil-amil yang masuk ni. Yang pertama amil dia jaa. Jadi jaa tu menuntut fa'il. Ra'aitu menuntut dah ada fa'il dah, dia menuntut maf'ulun bih. Adapun ba dia menuntut majrur. Amil. Jadi perubahan tersebut disebabkan amil. Mestilah perubahan tersebut disebabkan amil. Kalau perubahan tersebut bukan disebabkan amil, nanti kita tengok. Itu kita tak panggil mu'rab. Ada perubahan yang bukan disebabkan amil, itu kita tak panggil mu'rab. Kata syarah lagi, falau kana taghayyuru fi ghairil akhir lam yakun i'raban. Kalaulah perubahan tu bukan pada akhir kalimat, maka tidaklah ia tidaklah ia itu jadi i'rab, i'rab, tidak dinamakan i'rab lah. Lam yakun i'raban. Bukanlah perubahan itu i'rab. Perubahan tersebut tidak disamakan sebagai i'rab. Perubahan yang dinamakan sebagai i'rab iaitu perubahan yang disebabkan amil. Kaqaulika fi falsin idza saghartahu fulais. Seperti kata kamu pada perkataan fals. Apabila kamu kecilkan, tasghirkan dia, kamu akan kata fulais. Jadi ada berlaku perubahan tak di situ? Ada berlaku perubahan, tapi perubahan di situ bukan di akhir kalimat, di tengah kalimat. Maka perubahan itu tidak dinamakan i'rab. Wa idza kassartahu, apa maksud kassartahu sini? Ai idza jama'tahu jam'a taksir. Wa idza kassartahu, apabila kamu taksirkan dia, yakni kamu jamakkan jamak taksir, aflus fulus. Berlaku perubahan tak? Satu jamak killah, satu jamak kasrah. Aflus fulus. Iza saghartahu wa iza kasartahu. Seperti kata kamu falsin apabila kamu kecilkan dia, buat tasghirkan, dan apabila kamu jamakkan dia jamak taksir. Contoh dia aflus dan fulus. Wa kadza law kana taghayyuru fil akhiri, begitu juga kalau perubahan itu pada akhir kalimat, lakinnahu laisa bisababil awamil, tapi bukan disebabkan amil. Contohnya kata kamu jalastu haitsu jalasa zaidun. Maka pada perkataan jalastu haitsu jalasa zaidun ni, fa innahu yajuzu an taqula haitsu bid-dhamm wa haitsa bil fathi wa haitsi bil kasr. Boleh kita nak kata jalastu haitsu jalasa zaidun. Boleh kita nak cakap jalastu haitsa jalasa zaidun. Boleh kita nak cakap jalastu haitsi jalasa zaidun. Dan perubahan tersebut bukan disebabkan amil, itu lughah. Illa anna hadhihi al-awjuh hath-thalathah laysat bisababil awamil. Ini bukan sebab amil. Itu lughah. Lughah sahaja, bukan disebabkan apa-apa amil. Ada yang sebut lahi haisu, ada yang sebut haitha, ada yang sebut haisi. Jadi perubahan tersebut tidak dinamakan sebagai i'rab. Ala tara anna al-amila wahidun. Amil satu ya. Jalasa. Jalasa. Wa huwa jalasa wa qad wujida ma'ahu taghayyurul madhkur, dan telah didapati sertanya itu perubahan yang tersebut. Ada jadi haisu, haitha, haisi. Sedangkan amil sama. Masuk sikit lagi. Walamma faraghtu min dzikril mu'rab dzakartul mabniyah. Apabila tak kala aku selesai daripada menyebutkan mu'rab, isim yang mu'rab, zakartul mabni, telah menyebut aku akan isim yang mabni. Wa annahu, dan bahasanya mabni itu alladhi yalzamu tariqatan wahidah wa la yataghayyaru akhiruhu bisababi ma yadkhulu alaihi. Mabni itu dia melazimi satu jalan je, dan dia tidak berubah akhirnya dengan sebab apa yang masuk, dengan sebab amil. Dengan sebab amil yang masuk ke atasnya. Ma yadkhulu alaihi itu kena pada amil. Summa qasamtuhu ila arba'ati aqsam. Kemudian aku bahagikan dia kepada 4 bahagi. Mabniyin 'alal kasri wa mabniyin 'alal fathi wa mabniyin 'alal dhammi wa mabniyin 'alas sukun. Ini yang kita sebut tadi, dia terbahagi kepada 4. Jadi dia akan terangkan satu-satu. Mabni 'alal kasr, mabni 'alal fath, mabni 'alal dhamm, mabni 'alas sukun. Summa qasamtul mabni 'alal kasri ila qismain.
Kemudian aku bahagikan isim yang dibina di atas kasr kepada dua bahagian. Qismin muttafaqin alaih, satu bahagian yang diittifaqkan. Maknanya orang Arab semua ittifaq. Mabni ala kasr, dibina atas kasrah. Contohnya kalimat haula'i. Ahlu Hijaz, Banu Tamim, kabilah-kabilah lain semua baca haula'i. Antaranya lain hadhihi, anti. Semua baca anti. Kalau baca perempuan anti mabni ala kasr. Tak ada kata ada lurah kata anti tu anta. Tak ada. Semua baca anti sama. Jadi haula'i ni fa inna jami'al arab yaksiruna akhirahu fi jami'il ahwal. Semua orang Arab dia kasrahkan akhir kalimat haula'i itu pada semua keadaan. Ketika rafa', ketika nasab dan ketika khafat. Itu kisim yang pertama, kisim yang diittifaqkan. Kisim yang kedua, ini kisim yang ada khilaf. Wa qismin mukhtalafin fihi. Bahagian yang ada diperkhilafkan padanya, yang diperselisihkan padanya. Wa huwa hadami wa qatami. Qismin yang mukhtalafin fihi ini adalah hadami dan juga qatami, dan seumpama kalimat hazami dan qatami ini daripada al-a'lam al-muannasah al-atiyah ala wazni fa'al. Dan seumpama kedua-dua inilah daripada alam-alam muannasah, nama-nama yang muannas di atas wazan fa'al, atas wazan fa'ali. Dan juga amsi idza aradta bihil yaumal ladzi qabla yaumika. Di sini dia akan bahaskan masalah al-a'lam al-muannasah ala wazni fa'al dengan ams. Hari ini cukup asalnya kita ambil salah satu dulu. Ams jadi panjang. Al-a'lam al-muannasah al-muannasah ala wazni fa'al. Fa'ali. Itu isim-isim alam, itu nama-nama orang perempuan ataupun nama-nama benda yang muannas, tapi di atas wazan fa'al. Fa'ali. Contoh tadi kita tengok hazami. Hazami. Qatami. Jadi kita akan jumpa safari. Wabahi. Ini bukan safari tu. Safari tu lain. Baik, kita baca dulu. Fa amma babu hazami wa nahwihi, adapun bab hazami dan nahwihi dan seumpamanya, fa ahlul Hijaz yabnunahu alal kasri mutlaqan. Ahli Hijaz bina membinanya atas kasr mutlaqan. Maksud mutlaqan sama ada akhir dia berakhir dengan huruf ra ataupun akhirnya tidak berakhir dengan huruf ra. Fayaquluna ja'atni hazami wa ra'aitu hazami wa marartu bi hazami. Hazami yang pertama, ja'atni hazami jadi fa'il mabni ala kasr. Contoh yang kedua, ra'aitu hazami jadi maf'ulun bih mabni ala kasri fi mahalli nasbin. Marartu bi hazami itu mabni ala kasri fi mahalli jar. Ada ba tu. Semua keadaan ni sama. Ahli Hijaz dia bina atas kasr. Jadi dia ada dua lah masalah. Apa ni alam-alam an-nasah ala wazni fa'al, apa ni ala wazni fa'ali ni al-Hijaz ya benu
ni. Ni kenapa? Ni ada, ni satu. Ni lah. Satu Banu Tamim. Banu Tamim pecah dua. Banu Tamim pecah dua pula. Ni pening sikit. Tapi sebelum kita pergi kat Banu Tamim tu, kita nak tengok dulu apa ni perkataan seorang penyair yang dalam ni ada apa ni, kita kata macam bukti lah, ada syahid bahwasanya perkataan Hazami itu mabni alal kasr. Wa ala dhalika ay wa ala dhalikal madhkur minal bina ala kasr jaa qaulu syair. Dan di atas yang demikian yang tersebut daripada bina atas kasrah tu, perkataan telah datangnya kata seorang penyair, falaulal mus'ijatu minal layali lama tarakal qata tibal layal tibal manami idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Falaulal mus'ijatu minal layali, kalaulah bukan gangguan-gangguan daripada waktu malam, hal keadaan gangguan tu pada waktu malam, falaulal mus'ijat, ini sesuatu yang mengganggu. Falaulal mus'ijatu minal layali lama tarakal qata tibal manami, nescaya tidaklah, qata tu sejenis burung, sejenis burung yang menyerupai burung merpati. Ini katakan dia lebih kecil daripada burung merpati, hamam. Dan dia ni ta'irun hassas. Orang kata maknanya kalau dia rasa ada bahaya dia akan lari. Hal lain pun sama juga, tapi yang ni dia lebih lagi lah berbanding dengan burung yang lain. Jadi kata penyair ni, falaulal mus'ijatu minal layali, bukan kerana gangguan-gangguan daripada waktu malam, lama tarakal qata tibal manami, nescaya burung qata ni tidak meninggalkan kesedapan tidur. Al-manam tu ingat mana naum, yakni lama tarakal qata an-naum at-tayyib, min idafati idafat apa tu? Idafat sifat kepada mausuf. Lepas tu yang syahid kita kat bawah ni, idza qalat hadami, itu fa'il. Tapi di baris apa? Baris bawah kasrah. Idza qalat hadami fasaddiquha, apabila berkata hadami ni bini dia, bini penyair ni. Dia ni cakap benar. Masya-Allah. Apabila Hazami ini berkata-kata, maka fasaddiquha, maka benarkanlah kataan dia tersebut. Fasaddiquha, maka benarkanlah dia. Fa innal qawla ma qalat Hazami, kerana sesungguhnya perkataan itu adalah apa yang dikatakan oleh Hazami. Perkataan yang diiktibarkan, yang diambil kira adalah perkataan yang disebut oleh Hazami. Kalau dia kata ni lah. Kalau tengok biasa macam kadang-kadang kita tengok baca kitab-kitab ulama tulis, macam ada perbahasan suatu benda, lepas tu yang ni cakap, yang ni pun cakap, lepas tu tiba-tiba, lepas tu ada kaul, ada perkataan ulama ni, ada perkataan ulama ni, tapi ulama ni masyhur, dia memang makruf, terkenal dalam ilmu tu. Jadi kadang dia taklid kat bawah tu, idza qalat Hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat Hazami, maknanya benarkan perkataan orang yang makruf dalam bidang tu. Contohnya kita kata seorang ni kita kata makruf dengan bab hukum ni pandai lah. Hukum pandai, kawan ni tak apa nak ni, tapi yang ni cakap macam ni,
Yang ni cakap macam B. Itu kita bila orang tanya kita, kita pun boleh nak kata idza apa ni, idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Maksud dia apa dia? Benarkan apa yang ahli fiqh tu sebut, orang yang mahir tu sebut. Ikutlah apa-apa ni pun. Baik. Kemudian jadi dua fazakaroha asyair ni disebutkan kata hazami tu dalam bait ni dua kali dalam keadaan maksuratan. Fazakaroha maksuratan. Marratain maksuratan. Keadaan dia maksur. Ma'annaha fa'ilun. Sedangkan dia jadi fa'il. Nah, itu Ahlul Hijaz. Ahlul Hijaz mudah. Ahlul Hijaz mudah dibina di atas kasr pada semua keadaan. Yang kedua ni iftaraqat Banu Tamim firqatain. Banu Tamim ni dia pecah dua pula. Telah berpecah Banu Tamim kepada dua firqah. Firqah yang pertama wa ba'duhum yu'ribuna dzalika kullahu bid-dhammi raf'an wa bil fathi nasban wa jarran. Dia yu'ribunahu, satu firqah ni yu'ribunahu i'rab ma la yansarif. Dia i'rab kalimah apa al-a'lam al-muannasah ni ala wazni fa'al, i'rab ma la yansarif. Rafa' dengan dhammah, nasab dan juga jar dengan fathah. Fayaqulu ja'atni hadamu bid-dhamm. Dia tak ada tanwin lah, min i'rab la yansarif. Ja'atni hazamu wa ra'aitu hazama wa marartu bihazama bil fathi. Ini firqah yang pertama. Firqah yang pertama Banu Tamim berkata ribunaha i'rab ma la yansarif. Yang pertama yu'ribunaha yani al-a'lam al-muannasah ala wazni fa'atu i'rab ma la yansarif. Adapun firqah yang kedua, ini wa aksaruhum, dan kebanyakan mereka, satu firqah lagi, dia ni ada tafsil sikit. Yafsilu baina ma kana akhiruhu ra'an, dia mentafsilkan pada kalimat atas wazan fa'al ni yang berakhir dengan huruf ra dengan yang tidak berakhir dengan huruf ra. Baik, apa yang berakhir dengan huruf ra dia akan bina. Dan apa yang tidak berakhir dengan huruf ra dia akan i'rab ma la yansarif. Firqah yang kedua ni wa aksaruhum, dan kebanyakan Banu Tamim ini firqah yang satu lagi, dia tafsilkan antara kalimat al-a'lam al-muannasah ala wazni fa'al ni sama ada berakhir dengan huruf ra ataupun tidak berakhir dengan huruf ra. Kalau berakhir dengan huruf ra seperti kalimah wabar, ismu li qabilah, nama bagi qabilah. Wahadar, ismu li kaukab, nama bagi apa ni bintang. Wasafar, nama bagi air. Wasafari ismu lima,
Maka kalau berakhir dengan huruf ra, fayabnihi 'alal kasr. Maka mereka binakan di atas kasr. Kal hijaziyin. Dia sama dengan Hijaz. Wa ma laisa akhiruhu ra'an, dan apa yang akhir dia bukan ra, kahadzami wa qatami, maka yang ni dia akan i'rabkan i'rab ma la yansarif. Dia sama dengan Banu Tamim hak pertama, firqah yang pertama. Ni dia tengah-tengah. Ada keadaan sama dengan Ahli Hijaz, ada keadaan sama dengan Ahli Tamim, firqah yang pertama. Fayu'ribuhu i'rab ma la yansarif. I'rab ma la yansarif. Okay. Jadi Banu Tamim terbahagi kepada dua. Yang pertama, dia i'rabkan al-a'lam al-muannasah, nama-nama muannasah atas wazan fa'ali ni i'rab ma la yansarif. Ini rafa' dengan dhammah dan nasab, dan juga khafat dengan fathah. Kemudian firqah yang kedua ada tafsil. Kalau berakhir dengan huruf ra, maka dia akan bina. Kalau berakhir bukan dengan huruf ra, maka dia akan i'rabkan i'rab ma la yansarif, sama dengan firqah yang satu lagi daripada Banu Tamim. Jadi ada dua firqah. Dan yang bawah tu didatangkan nombor 1, waftaraqat Banu Tamim firqatain fa ba'dhum yu'ribu dhalika kullahu bidhammi raf'an. Ini dia datangkan syahid daripada perkataan Farazdaq, seorang penyair daripada Bani Tamim, yang mana disebut dengan lurah ni. Yang pertama ni i'rab la yansarif. Nadimtu nadabatal kusa'i lamma ghadat minni mutallaqatan nawaru. Ghadat surat minni mutallaqatan nawaru, tu nama bini dia. Dia ceraikan bini dia kot, aku tak tahu cerita dia. Tapi dia menyesal. Dia kata nadimtu nadabatal kusa'i. Kusa'i ni merujuk pada seorang. Ini ada beberapa a'lam ataupun beberapa individu yang dibuat masal. Ada orang yang dibuat masal tentang dia punya sifat lemah lembut dia, tak mudah marah dia, macam Al-Ahnaf. Kita ngaji dalam hadis tu. Al-Ahnaf terkenal dengan sifat Al-Hilm. Dia tak mudah marah. Sehingga dia ada kisah dia dengan Muawiyah.
Muawiyah bising-bising kat dia, dia jawab balik Muawiyah, marah balik Muawiyah. Muawiyah tak marah, senyap. Orang tanya Muawiyah, pasal apa hang senyap? Dia ni kalau dia marah ni, maknanya dia marah dia seperti dia marahnya 1000 orang. Lebih kurang macam tu lah. Maknanya sebab dia bukan orang jenis marah, susah nak marah, tiba-tiba dia marah. Maknanya dia marah ada sebab. Sebab dia bukan sebab yang betul lah. Tu Ahnaf. Lepas tu ada juga apa ni, pada kebodohan pun ada juga. Tak ingat. Tapi dalam Al-Balaghah Al-Wadihah tu ada disenaraikan. Itu penting lah untuk dihafal. Dan pada An-Nadamah, pada penyesalan Al-Qusai ni, dia ada kisah dia lah kenapa dinamakan Nadam Batal Qusai. Lepas tu kalau kita nak bagi tahu kata kita ni menyesal sangat, nak kata aku ni menyesal sangat, boleh sebut nadim tu nada batal qusai. Nadim tu nada batal qusai. Yang mana dia ni cerita dia apa, ingat-ingat lupa cerita dia. Yang ana ingat dia ni orang yang yar'a ibilan. Dia mengembala unta. Mengalau unta, lepas tu dia nampak satu rusun ranting, satu ranting kayu tu yang elok untuk dibuat nak panah. Dia perlu pakai ranting. Tapi ranting ada jenis-jenis dia. Lepas tu dia kata ranting ni kalau aku jaga dia elok ni, maka akan jadi satu kalau buat anak panah, maka akan jadi anak panah yang sangat hebat, yang tidak ada misalnya. Dia jagalah. Dia jaga lama. Sehingga lepas dah lama dia jaga tu, maka dia buatlah jadi anak panah tu. Buat jadi anak panah, satu hari tu dia pergi berburu. Dia pergi berburu tu pada waktu malam. Jadi pada waktu malam tu, bila dia nampak dia punya buruan dia tu lah, binatang apa tu anak tak tahu lah, anak tak ingat. Dia pun panah. Bila dia panah, lepas tu jadi macam api. Kan depan dia tu kan, kalau kena dengan batu ke apa kan jadi macam syarab. Syekh pun pernah cerita, dia jadi macam berapi macam tu. Jadi dia ingat tak kena. Dia pun pergi tempat lain. Lepas tu dia tembak kali kedua pun berlaku benda yang sama. Dia jalan lagi kali ketiga, berlaku benda yang sama. Lepas tu dia ingat dia gagal pada kesemua tiga-tiga keadaan tu. Dia pun patahkan dia punya kaus. Dia anak panah tu. Pagi tu dia dapati semua yang dia tembak tu semua kena. Semua kena. Dan waktu itulah dia menyesal sangat, sehingga kan dikatakan dia gigit dia punya jari sampai putus. Tu kata nadim itu nada batal qusai. Jadi Farazdak ni kata aku menyesal seperti menyesalnya Al-Qusai. Nadim tu nada batal qusai lamma ghadat minni mutallaqatan nawaru. Itu fa'il bagi ghadat. Kata nawar tu fa'il bagi ghadat, nama bini dia. Bini dia kena cerai. Lepas tu dia menyesal. Bizin. Sabar dah. Sabar lu. Yani sarat minni nawaru tu sarat minni mutallaqatan. Walau anni malaktu yadi wa nafsi lakana ilayya lil qadaril khiyar. Kalau lah aku sabar, tangan aku tak pukul dia. Wa nafsi dah aku tahan sabar, dia aku tak cerai dia. Percayalah ada khiyar bagi qadar. Dia kata akana ilayya lil qadaril khiyar. Mesti ada khiyar, sama ada aku nak cerai kan tak cerai dia. Ni aku dah tak sabar ni, aku balon dia dulu, cerai terus. Tu nyesal. Lepas tu yang nombor satu, mana dia? Dia kata kal hijaziyin. Sambung lagi kal hijaziyin tu dia buat nombor satu. Muka surat sebelah, anamnya nuskah ni lah. Muka surat sebelah tu dia sebutkan hijaziyin tu buat nombor satu. Itu kaul Farazdak juga. Tapi kaul Farazdak yang ni di atas lughah yang satu lagi. Maknanya Banu Tamim, maknanya Farazdak dia ni daripada syair Banu Tamim. Terkadang dia guna lughah yang pertama ni, firqah yang pertama, sekarang dia guna lughah firqah yang kedua.
Ini syahid dia. Min zalika qaulul Farazdaq Hammam ibnu Ghalib wa huwa min syawahidi kitab Syudhuriz Zahab li muallif apa ni syahid nombor 39 tu kena tengok dalam Syudhuruz Zahab lah. Wastashhada bihi aidan sahibu lisanil Arab wa sahibu mu'jabil muldan. Kata-kata Farazdaq, mata ma tarid yauman safari tajid biha udaihima yarmil mustajiral muawwirah. Jadi safari itu situ, safari tadi apa dia? Ismun lima. Nama bagi air. Jadi dia kata mata ma tarid yauman safari. Safari itu jadi apa? Jadi maf'ulun bih. Safari. Jadi dia berakhir dengan ra. Tapi di sini mabni sebab dia berakhir dengan ra. Mata ma tarid yauman safari mabni sebab berakhir dengan ra. Yang ni lughah yang satu lagi daripada Bani Tamim. Lughah yang kedua daripada Bani Tamim. Yang mana dia tafsilkan kalau berakhir dengan ra dibina. Berakhir dengan selain daripada ra i'rab la yang sharif. Mata ma tarid yauman safari tajid biha udaihima yarmil mustajiral muawwira. Muawwira atau maksud apa? Jadi katakan apa ni udaihim ni apa tasghir daripada adham. Tasghir daripada adham. Iaitu nama seorang lelaki. Orang lelaki ahli syair yang perangai dia teruk, habis. Dia kata bila kamu sampai kepada safar tempat air tu, maka kamu akan dapati udaiham ni. Udaiham tu buat apa? Dia balik batu. Tak bagi. Tak bagi minum. Tajid biha ai tajid bi safar tu udaiham yarmil mustajir al muawwira. Wallahu alam. Kalimah amsi kita sambung nanti. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw